Selamat sejahtera, saya Gishantini Mageshwaran. Hari ini saya dan kumpulan saya hendaklah membentangkan tentang pengangguran. Pengenalan pengangguran. Didapati bahawa kadar pengangguran belia di negara ini meningkat dari semasa ke semasa. Masalah pengangguran belia di negara ini semakin serius dan sering dipaparkan di media cetak dan media elektronik. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pengangguran adalah keadaan di mana orang tidak mempunyai pekerjaan. Menurut statistik dari Biro Perangkaan Malaysia, kami mendapati bahawa golongan muda adalah penjumlah tertinggi terhadap kadar pengangguran keseluruhan di Malaysia. Oleh itu, rakyat Malaysia telah mengemukakan pelbagai persoalan mengenai punca pengangguran belia dan kesannya kepada rakyat dan negara sekiranya pengangguran tersebut terus berlaku di kalangan belia. Okey, seterusnya, tajuk yang dipilih adalah pengangguran disebabkan sikap suka memilih pekerjaan. Didapati bahawa kadar pengangguran belia di negara ini meningkat dari masa ke semasa. Masalah pengangguran belia di negara ini semakin serius dan sering dipaparkan di media cetak dan media elektronik. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pengangguran adalah keadaan di mana seseorang itu tidak mempunyai pekerjaan. Menurut statistik dari Biro Perangkaan Malaysia, mendapati bahawa golongan muda adalah penyumbang tertinggi terhadap kadar pengangguran keseluruhan di Malaysia. Oleh itu, rakyat Malaysia telah mengemukakan pelbagai soalan mengenai punca pengangguran belia dan kesannya kepada rakyat dan negara sekira pengangguran tersebut terus berlaku di kalangan belia. Punca masalah pengangguran belia terletak pada sikap golongan muda terhadap pilihan pekerjaan. Orang muda masa kini lebih cenderung memilih pekerjaan dengan gaji yang tinggi di samping tidak suka melakukan pekerjaan yang 3D, iaitu pekerjaan yang kotor, sukar dan juga berbahaya. Ini dapat dibuktikan dengan jumlah pekerja lokal yang bekerja di sektor pertanian, industri dan bimbingan, kerana terdapat sedikit sahaja pekerja daripada warga negara yang bekerja di sektor tersebut. Hampir majoriti pekerja yang di sektor tersebut adalah pekerja warga asing. Malangnya, jika dibandingkan dengan jumlah graduan yang dihasilkan oleh IPT, setiap tahun kebanyakan pemuda mempunyai pilihan dan pekerjaan impian yang sangat terhad. Sebenarnya terdapat banyak peluang pekerjaan Malaysia, terutama dalam bidang pertanian, pembinaan dan industri. Namun, kerana sikap orang muda yang suka memilih pekerjaan, memaksa mereka menjadi pengangguran. Contohnya, kebanyakan orang muda lebih suka bekerja pejabat bawah dingin daripada bekerja di ladang pertanian atau tapak binaan kerana mereka tidak suka panas terik di bawah sinar matahari. Oleh itu, kadar pengangguran belia yang tinggi di negara kita adalah golongan muda yang mahu memilih pekerjaan, sedangkan peluang pekerjaan itu adalah sangat terhad. Walaupun kita telah memasuki era moden, masih banyak anak muda yang tidak cukup tahu mengenai pekerjaan, terutamanya golongan muda di kawasan luar bandar. Mereka hanya mendapat peluang kerja yang sangat terhad. Sebab itu, ketika mereka masih muda, mereka hanya berhubungan dengan pekerjaan orang tua mereka, iaitu seperti guru, polis, tentera ataupun boleh dikatakan sebagai pekerja awam. Mereka tidak didedahkan dengan dunia pekerjaan lain seperti berniaga, kerja di buruh, kerja ladang dan sebagainya. Ini menyebabkan kebanyakan orang muda daripada peringkat sekolah hingga dewasa hanya memilih sektor-sektor pekerjaan seperti pekerja awam. Contohnya, sebenarnya ada kekosongan untuk jawatan tetapi kekosongan satu jawatan seperti pejabat awam, tapi permohonannya melebihi daripada kekosongan tersebut. Ini menyebabkan golongan-golongan muda atau pelepasan industri masih lagi tidak mempunyai peluang pekerjaan. Analisis kemungkinan pengangguran belia di Malaysia. Populasi kajian adalah sejumlah 4,042 pelajar ijazah sarjana muda secara semula masa pelbagai bidang daripada Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan juga Pengajian Antarabangsa. Instrumen soal selidik digunakan dalam kajian ini bagi mendapatkan sumber dengan lebih tepat dan mudah. Item-item soalan dalam bentuk instrumen soal selidik diambil dan diubah sesuai dari pengkaji terdahulu. Penggunaan instrumen soal selidik adalah disebabkan ianya lebih efisien untuk dijalankan dalam kalangan pelajar. Dengan itu, data dapat dianalisis dengan cepat dan mudah. Borang soal selidik mempunyai 3 bahagian, iaitu demografi, item faktor pengangguran dan soalan terbuka. Setiap item mempunyai 4 soalan. Untuk memastikan jumlah sampel mencukupi, sebanyak 400 borang soal selidik telah diedarkan kepada pelajar melalui email ataupun secara bersemuka.
Daripada jumlah itu, 351 orang telah dikembalikan. Jadual di bawah akan menunjukkan bacaan Chromback Alpha ujian keberpercayaan bagi setiap item. Jadual 1 iaitu ujian kebolehpercayaan. Item-item tersebut adalah seperti yang pertama, kegagalan individu memiliki kemahiran teknikal. Yang kedua, sikap memilih pekerjaan. Yang ketiga, kegagalan kepenguasaan bahasa Inggeris. Yang keempat, kurang persiapan dalam menghadiri proses temuduga. Dan yang kelima, kemahiran yang dimiliki tidak dalam atau tidak selari dengan jawatan yang dipohon. Okey, daripada jadual itu menunjukkan hasil keputusan ujian Chromback Alpha bagi item faktor pengangguran dalam semua kajian. Secara puratanya, bacaannya adalah 0.773, yakni boleh terima pakai walaupun item sikap memilih pekerjaan agak rendah dengan bacaan 0.2528. Jadual 2 pula ialah analisis faktor pengangguran yang paling mempengaruhi persepsi mahasiswa dengan menggunakan item atau faktor yang sama, iaitu nombor 1, kegagalan individu memiliki kemahiran tertinggi teknikal. Yang kedua, sikap memilih pekerjaan. Yang ketiga, kegagalan penguasaan bahasa Inggeris. Yang keempat, kurang persiapan dalam menghadiri proses temuduga. Dan yang kelima, kemahiran yang dimiliki tidak selari dengan jawatan. Berdasarkan jadual 2, dapat dilihat faktor yang dipilih sebagai paling berefleksi terhadap pengangguran ialah sikap memilih pekerjaan. Itu separuh daripada keseluruhan 351 orang responden telah memilih faktor ini atau seramai 176 bersamaan 50.1%. Seterusnya, faktor kedua yang dilihat paling mempengaruhi ialah kemahiran yang dimiliki tidak selari dengan jawatan, iaitu seramai 48 orang ataupun 13.7% memilih faktor ini. Dan diikuti oleh faktor ketiga, iaitu kegagalan individu memiliki kemahiran teknikal yang dipilih oleh 47 orang dengan peratus 13.4%. Dua pilihan terendah adalah faktor kurang persiapan dalam menghadiri proses temuduga 45 orang 12.8%, dan kegagalan penguasaan bahasa Inggeris hanya 35 orang ataupun 10%. Ini adalah salah satu dapatan yang boleh dikira realistik kerana mahasiswa tidak hanya menyalahkan persekitaran ekonomi dan peluang di luar sana, tapi juga mengambil peduli tentang sikap mereka terhadap pekerjaan. Analisis kesan akibat pengangguran. Yang pertama, pembangunan negara terbantut. Masalah pengangguran juga membawa banyak kesan negatif kepada rakyat dan juga negara. Antaranya, masalah pengangguran telah menyebabkan pembangunan negara terbantut. Pembangunan negara terbantu kerana pelabur asing tidak cukup yakin untuk melabur negara ini. Kerana pengangguran belia, pelabur asing akan menganggap bahawa kerajaan tidak cekap dalam menguruskan pentadbiran negara. Apabila pelabur asing tidak mahu melabur dalam pembangunan negara, pemerintah akan kekurangan dana atau dana untuk membiayai pembangunan domestik. Oleh itu, pembangunan negara akan terhalang. Jelasnya, pengangguran belia menghalang pembangunan negara kerana pelabur asing tidak mempunyai keyakinan untuk melabur di negara ini. Faktor yang kedua ialah kadar jenayah meningkat. Masalah pembangunan ini juga menyebabkan peningkatan kadar jenayah dalam masyarakat. Pengangguran menyebabkan orang banyak kehilangan sumber pendapatan tetap. Ini mendorong orang untuk mengambil pelbagai langkah bagi mencari nafkah, termasuk jenayah. Contohnya, beberapa orang terpaksa melakukan jenayah seperti merompak, meragut, memecah rumah masuk, memecah rumah dalam menjara keluarga mereka ataupun kehidupan mereka. Ia mesti dilakukan oleh mereka kerana menghadapi masalah kewangan dan beban hutang serta tekanan daripada keluarga dan juga masyarakat. Pengangguran ini akan menyebabkan peningkatan kadar jenayah manusia. Pendek kata, semua pihak mesti memandang serius dan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah pengangguran ini di kalangan belia negara ini. Dikatakan bahawa pengangguran anak-anak muda semakin serius dan golongan muda harusnya mempunyai pekerjaan yang layak untuk meneruskan pekerjaan. Pemerintah juga perlu menyediakan pekerjaan yang sesuai dan menyuruh kepada belia agar dapat mengurangkan pengangguran belia negara ini. Masalah pengangguran ini hanya dapat diselesaikan jika semua pihak dapat duduk bersama untuk menyelesaikan masalah pengangguran ini. Cadangan-cadangan bagi mengatasi pengangguran. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi masalah pengangguran, termasuklah sikap belia itu sendiri. Mereka telah memilih pekerjaan. Mereka perlu berfikir secara profesional, tidak mengambil sikap negatif terhadap pekerjaan kerana itu tidak baik bagi mereka. Selain itu, mereka perlu memilih profesi yang tepat dan memiliki rasa tanggungjawab terhadap diri mereka, keluarga, masyarakat dan juga negara. Pasaran menyediakan lebih banyak pekerjaan daripada pengangguran.
Tetapi pemikiran harus berubah, iaitu tidak dapat mencari pekerjaan yang sesuai, lebih baik menganggur. Harus hilang dalam fikiran kerana tidak hanya menyusahkan mereka tetapi juga merugikan jabatan yang memerlukan tenaga kerja mereka. Belia perlu mengumpulkan pengalaman dari bawah dan terbuka terus ke atas. Oleh itu, belia tidak boleh membeli pekerjaan kerana ini bukan hanya untuk kepentingan negara tetapi juga untuk kepentingan belia itu sendiri. Sikap seperti ini tidak baik bagi mereka. Jika seorang masih dengan sikap menerima kerja dan duduk di rumah, cuba gambarkan berapa banyak pengalaman serta pendapatan yang mereka lepaskan. Di samping itu, mereka mesti mempunyai kemahiran dan pengalaman kerja. Jadi mereka harus berfikiran terbuka dan bijaksana ketika menangani masalah ini agar tidak menyesal di kemudian hari. Seperti kata pepatah, berakit-rakit ke dahulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Sekian, terima kasih. Di samping itu, masalah pengangguran belia juga disebabkan oleh kurangnya hubungan profesional mereka. Walaupun kita sudah memasuki era moden, masih banyak anak muda yang tidak cukup tahu mengenai pekerjaan, terutamanya golongan muda di kawasan luar bandar. Mereka hanya mendapat peluang kerja yang sangat terhad. Hal ini dikatakan demikian kerana ketika mereka masih muda, mereka hanya berhubungan dengan pekerjaan orang tua mereka di luar bandar. Misalnya, menurut getah, menanam padi, berniaga berkecil-kecilan dan sebagainya. Di samping itu, orang muda hanya bersentuhan dengan kerjaya guru, doktor, polis, tentera dan jurawat ketika mereka berada di sekolah rendah. Ini menyebabkan anak muda hanya berminat dengan pekerjaan yang sama. Apabila orang muda berminat dengan pekerjaan yang sama, mereka mesti mempunyai persaingan untuk mendapatkan pekerjaan itu kerana peluang sangat terhad. Pengangguran juga boleh memberi kesan negatif kepada keluarga. Kehilangan sumber mata pencaharian tidak hanya akan mempengaruhi individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga ahli keluarga kerana biasanya mereka akan menyumbang kepada ekonomi keluarga. Apabila orang yang kehilangan pekerjaan adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga, sama ada suami tunggal ataupun ibu tunggal, masalahnya menjadi lebih serius. Kesan pengangguran terhadap keluarga adalah bahawa ia akan menyebabkan keluarga berpecah dan menimbulkan pertengkaraan. Perkara ini tiada biasa berlaku di media masa. Perpecahan keluarga juga boleh menyebabkan ahli keluarga terbunuh kerana bertengkar. Kadar pengangguran di Malaysia meningkat kepada 728,000 pada Mei 2021, kadar pertumbuhan 4.5. Setelah mencatat sedikit penurunan bulan lalu, kadar pengangguran adalah 15.22 juta. Sebilangan penduduk yang menunjukkan kemampuan ekonomi untuk mewujudkan pekerjaan masih 65.1%. Katanya dalam satu kenyataan, dari perspektif sektor ekonomi, populasi pekerja dalam industri perkhidmatan terus menunjukkan aliran meningkat, terutama dalam aktiviti perdagangan, borong dan runcit, kesihatan manusia dan pekerjaan sosial, maklumat dan komunikasi dan pendidikan. Langkah untuk mengurangkan pengangguran salah satu ialah kerajaan juga telah melancarkan berbagai program untuk melatih orang muda seperti mengadakan kursus bahasa Inggeris dan memberi keutamaan untuk mewujudkan kolej kemahiran dengan negara-negara asing seperti Jerman. Program ini dapat menyediakan sumber manusia berkemahiran tinggi untuk bersaing di era globalisasi. Kewujudan tenaga kerja kemahiran tinggi ini juga menjadikan negara ini sebagai sasaran utama pelabur asing pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fidaw bin Mat Sulaiman. Saya akan membentang tentang idea. Di sini terdapat 5 idea. Yang pertama, rakyat Malaysia perlu dibantu oleh pihak kerajaan daripada segi ekonomi. Idea yang kedua, pihak kerajaan perlu memberi bantuan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Yang ketiga, pihak kerajaan juga perlu menambah baik subsidi upah kepada syarikat besar dan syarikat kecil. Yang keempat, pihak kerajaan perlu memberi kelonggaran kepada peniaga-peniaga kecil untuk menjalani aktiviti jualan beli mereka seharian. Yang kelima, pihak kerajaan perlu melonggarkan syarat
bagi mereka ini menjalani segala aktiviti jual beli mereka. Dengan itu dapat menjadikan kegiatan ekonomi negara Malaysia ini menjadi akan bertambah baik. Walaupun kita sekarang menghadapi masalah pandemik COVID-19, tetapi pihak kerajaan perlu memikir akan ekonomi rakyat Malaysia pada hari ini. Bagi meneruskan pembentangan saya pada hari ini, saya akan menerangkan tentang analisis kemungkinan. Di sini terdapat 5 juga analisis kemungkinan. Analisis kemungkinan yang pertama ialah tiadanya kelengkapan peranti dan jaringan internet. Kita sedia maklum bahawa rakyat Malaysia ini bukan semuanya daripada golongan bangsawan ataupun golongan yang sudah pandai akan peranti-peranti internet dan teknologi pada hari ini. Yang kedua, tidak mempunyai struktur yang diperlukan bagi menyokong para pekerja dan bekerja dari rumah. Kita sedia maklum bahawa tidak semua rakyat Malaysia memiliki segala peranti untuk bekerja daripada rumah. Contohnya seperti laptop, telefon pintar dan sebagainya. Yang ketiga, syarikat perlu kurangkan kos bebanan bayaran gaji pekerja di saat pandemik COVID-19 ini. Yang keempat, syarikat tidak mendapat kelulusan daripada pihak berwajib bagi menjalankan operasi perniagaan mereka. Yang kelima, analisis kemungkinan ini subsidi upah yang diberi oleh kerajaan tidak mencukupi bagi mereka mengekalkan para pekerja. Kita sedia maklum bahawa pada saat pandemik COVID-19 ini banyak di kalangan syarikat yang akhirnya saya akan membentangkan tentang cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia dan pihak kerajaan bagi mengatasi masalah pengangguran yang dihadapi pada hari ini. Yang pertama, terdapat segelintir rakyat Malaysia yang mempunyai sifat pentingkan diri. Yang kedua, pihak kerajaan bantuan daripada pihak kerajaan tidak sampai kepada insan yang lebih memerlukan. Yang ketiga, terdapat cabaran penyakit berjangkit yang menyukarkan pergerakan rakyat Malaysia untuk bekerja. Yang keempat, terdapat syarikat yang mementingkan diri untuk mendapatkan subsidi upah daripada pihak kerajaan. Dan akhir sekali, yang kelima, ekonomi negara Malaysia juga turut terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Kita telah tahu bahawa segala perancangan oleh pihak kerajaan mengalami gangguan akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi rakyat Malaysia perlu faham dan akur akan kekangan yang dihadapi oleh pihak kerajaan. Selamat sejahtera, nama saya Monica Rawichandran. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengangguran. Salah satu punca pengangguran adalah sijil dan kelulusan yang tidak bersesuaian. Mesti menganggur disebabkan kelulusan mereka yang tidak bersesuaian dengan keperluan industri dan juga sesetengah institusi tidak mempunyai pengiktirafan oleh kerajaan. Sesetengah graduan terpaksa menganggur dalam masa yang lebih panjang. Sebabkan ramai graduan menganggur, ramai yang terpaksa menceburi pekerjaan bukan bidang pengajian dan dibayar gaji tidak setimpal dengan kelulusan yang dimiliki oleh mereka. Pertama, 2018, Jabatan Perangkan Malaysia JPM melaporkan yang seramai 500,000 penganggur. Pada masa sama, seramai 200,000 penganggur mendaftar sebagai pencari kerja aktif dalam Jobs Malaysia. Graduan pengangguran ramai daripada kumpulan isi rumah terendah B40 dan keluarga miskin. Untuk mengelakkan menjadi penganggur, mereka boleh meningkatkan kebolehan dan kelayakan. Mereka boleh meningkatkan kebolehan dan kelayakan dengan cara menghadiri kursus, melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi ataupun sebagainya.
Dengan ini akan membolehkan rakyat untuk memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, bakat dan kemahiran seseorang graduan juga perlu dimanfaatkan diri untuk kepentingan masyarakat dan juga negara. Saban tahun jumlah graduan ataupun siswazah yang tamat pengajian semakin meningkat. Menurut Jabatan Perniagaan Malaysia, pada tahun 2019, siswazah di Malaysia telah meningkat sehingga 5.29 juta atau 6.9%, lebih tinggi berbanding tahun 2018, itu sekitar 4.94 juta graduan sahaja. Daripada jumlah itu, 6.8% daripada 4.4% atau 4.42 juta bekerja dalam bidang buruh. Dan begitu juga pada tahun 2019, penurunan 0.1% daripada peratus sebenar, iaitu 83.5%. Pada tahun 2020, kita lihat seramai 170,300 orang ataupun sebanyak 5.5% pengangguran. Dan pada tahun ini, jumlah pengangguran semakin meningkat sebanyak 2,400 orang, bermakna dalam sekitar 4.4% berbanding 165,239% pada tahun 2019. Jadi kita lihat antara faktor mempengaruhi kadar peningkatan pengangguran di Malaysia ini adalah lambakan ataupun graduan atau siswazah yang tamat pengajian yang sangat tinggi dan peluang pekerjaan yang sangat sedikit. Lebih-lebih lagi dalam kita bergelombang dalam masalah pandemik COVID-19, banyak sektor-sektor swasta atau agensi-agensi swasta yang terpaksa gulung tikar kerana tidak dapat berniaga ataupun tidak dapat beroperasi dan terpaksa menamatkan perkhidmatan ataupun mengecilkan operasi. Maka tentunya jumlah graduan yang saban hari semakin meningkat dan sepanjang tahun semakin meningkat, dan ini sudah tentu akan mempengaruhi jumlah ataupun ratusan pengangguran di Malaysia. Seterusnya, jika terlihat kita analisa peratusan ataupun peningkatan peratusan pengangguran ni adalah antaranya disebabkan pada tahun 2020 berlakunya musibah ke negara kita, iaitu pandemik COVID-19, di mana Perintah Kawalan Pergerakan terpaksa dilaksanakan dan sekatan kepada aktiviti ekonomi, aktiviti sosial dan sebagainya adalah untuk memenuhi penularan wabak COVID-19 ini terpaksa dilakukan. Dan ini sedikit banyak memberi kesan kepada peniaga-peniaga dan juga syarikat-syarikat swasta kecil, sederhana atau besar. Ada antara mereka terpaksa untuk menggantung operasi, ada juga terpaksa mengecilkan operasi mereka, dan tidak kurang juga terpaksa gulung tikar akibat tiadanya pengeluaran dan ataupun permintaan daripada orang awam dan sekatan-sekatan ataupun larangan beroperasi dan sebagainya. Dan ini memberi kesan kepada para pekerja di dalam syarikat ataupun organisasi tersebut. Ada dari mereka terpaksa diberhentikan, diberi peluang cuti tanpa gaji, ataupun diberi gaji hanya separuh daripada gaji asal. Ini adalah kesan kepada mereka-mereka yang sudah bekerja. Bagaimana dengan para siswazah yang baru saja tamat pengajian dan semestinya peluang pekerjaan semakin terhad, dan mereka adalah antara insan ataupun mereka adalah antara yang terkesan dalam situasi ini, dan akhirnya mereka tidak dapat pekerjaan dan mereka terpaksa mencari cara lain untuk terus hidup. Seperti saya katakan tadi, pada tahun 2020, 5.36 juta graduan dikeluarkan, lebih 4.4% pada tahun 2019 itu hanya 5.1313 juta. Dan
Siswazah yang bekerja hanyalah 4.3 juta. Daripada jumlah 5.36 juta, hanya 4.35 juta yang bekerja dalam bidang buruh ataupun bidang pekerjaan. Manakala selebihnya 4.4% daripada mereka adalah masih menganggur, dan hanya 3.9% dari mereka memilih untuk bekerja sendiri, berniaga dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat jumlah graduan yang menganggur sebanyak 4.4%, iaitu 202,400 orang pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 seramai 165,200 orang yang masih menganggur, dan mereka ini memerlukan peluang dan ruang untuk bekerja. Sedangkan penempatan kerja, peluang kerjaya amat terhad, lebih-lebih lagi ketika wabak pandemik COVID-19 ini. Dan hanya 7.1% atau 3,707 orang yang hanya memilih untuk menjadi usahawan ataupun mula bekerja sendiri. Jadinya kita dapat kosimpulkan bahawa sejumlah 70% siswazah atau graduan adalah penganggur aktif. Daripada jumlah itu, mereka ini menganggur dah tempoh 3 hingga 5 bulan, dan ada mencapai 6 hingga 12 bulan. So, ada juga siswazah yang terpaksa menganggur lebih daripada setahun, itu seramai 10.1% dengan jumlah 16,000 orang. Inilah statistik siswazah tahun 2020 daripada statistik utama tenaga buruh di Malaysia, Jabatan Perangkaan Malaysia. Bagi menangani masalah pengangguran ini, dan lebih-lebihnya untuk para siswazah, beberapa cadangan telah diberikan kepada industri, dan usaha ini perlu dilakukan secara holistik dan menyeluruh daripada kerajaan, pihak swasta dan juga pihak industri. Antaranya memperkenalkan in-house training, di mana pihak industri boleh mengambil para graduan ini untuk bekerja dan memberikan latihan ketika dalam pekerjaan. Seterusnya, program keusahawanan di mana memberikan peluang pada para usahawan, para graduan untuk menjadi usahawan, di mana kita boleh memberikan mereka tunjuk ajar, memberikan mereka sokongan modal, dan juga memberikan mereka suntikan modal dan sebagainya, membolehkan para graduan ini untuk memulakan perniagaan. Dan kini banyak platform-platform usahawan, lebih-lebih lagi untuk e-dagang dan e-usahawan, di mana mereka boleh menggunakan perniagaan atas talian dan sebagainya tanpa premis dan memulakan modal yang sangat minimal. Seterusnya, kerajaan memandang serius akan isu pengangguran dan juga isu majikan yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar upah kepada ataupun gaji kepada pekerja berikutan PKP dan juga COVID-19. Maka subsidi upah, program subsidi upah telah diperkenalkan di bawah skim rancangan ekonomi penjana dan prihatin, yang mana memberikan ruang dan peluang kepada majikan untuk memberikan subsidi upah sehingga RM4,000 kepada semua pekerja tempatan. Seterusnya, pembiayaan PKS kepada graduan ataupun mereka, lebih-lebih lagi graduan yang ingin memulakan perniagaan, di mana ada pembiayaan kredit, mikro penjana, dan terdapat 12,697 PKS yang telah menerima pembiayaan ini dan berjumlah hampir 412,000 juta ringgit kepada mereka yang memerlukan pinjaman dan sebagainya. Seterusnya, kalau kita lihat, golongan ini juga diberikan sokongan perniagaan dan membolehkan mengekalkan pekerjaan dan juga mengekalkan para pekerja dalam industri. Seterusnya, geran khas prihatin JKP 4.0 kepada usahawan yang layak, dan juga subsidi upah dan juga pengecualian levy dan sebagainya ialah langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan
di bawah pakej rancangan ekonomi penjana dan juga prihatin dan juga pemulih bagi membantu majikan untuk terus menggaji, terus memberi upah, terus memberi peluang kepada pekerja untuk bekerja. Dan ini secara tak langsung memberi peluang juga kepada para siswazah untuk memulakan pekerjaan. Jadi kita lihat bahawa jumlah siswazah yang ramai pada satu-satu masa dan jumlah pekerjaan yang kurang antara sebab atau faktor berlakunya peningkatan pengangguran. Selain daripada faktor-faktor lain seperti kekangan perniagaan sepanjang pandemik COVID-19 dan juga apa-apa jua perkara yang berlaku, dan kita dapat lihat sebuah kerajaan yang berdiri baik akan terus membantu rakyatnya, pengusaha-pengusaha dan juga mereka yang berkeperluan untuk terus bekerja dan dapat mengurangkan jurang pengangguran dalam negara Malaysia. Terima kasih. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk mengkaji faktor pengangguran dan pandangan pelajar UN terhadap faktor pengangguran siswazah. Sebanyak 351 responden mengambil bahagian dalam penyelidikan ini. Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap kognitif dari 5 faktor ini cukup tinggi. Antaranya, skor purata persediaan yang tidak mencukupi untuk mengambil bahagian dalam proses wawancara adalah yang tertinggi pada 4.36, diikuti dengan kedudukan kemahiran tidak memenuhi syarat dengan bacaan 4.1. Di sini pelajar sangat mengambil berat tentang apa yang akan mereka alami semasa memasuki tempat kerja. Namun ketika dikatakan faktor mana yang paling besar mempengaruhi pengangguran, pandangan mereka berubah menjadi sikap memilih pekerjaan.